atau tanah masjid tertentu yang diketahui pada hari ini ada kubur sekian ramai Nabi atau Nabi Fulan dan Nabi Fulan, tidak ada satu pun yang sahih. Kebanyakannya maudhu. Hadis yang paling baik pun tentangnya dhaif sangat. Kecuali kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memang jelas diketahui semua dan memang sah, memang benar di situlah Nabi kita dikebumikan. Banyak juga daripadanya merupakan riwayat-riwayat Israiliyat. Kalau Nabi-Nabi yang lalu kan, itu sebenarnya berpunca daripada riwayat-riwayat Israiliyat yang tersebar dalam masyarakat Islam di zaman sahabat dan tabi'in lagi, zaman itu lagi. Di bawah ini dikemukakan 4 contohnya. Jadi setakat ini saya bagi 2 contoh sahaja. Dahulu, contoh yang ketiga dan keempat akan menyusul kemudian. Contoh yang pertama. An Ibn Abbas qala shalla Jibril ala Adam wa kabbara alaihi arba'an. Shalla Jibril bil malaikah yawma idin wa dufina fi masjidil khayf wa ukhidha min qibali al-qiblah wa luhida lahu wa sunnima qabruhu. Bermaksud, Ibn Abbas meriwayatkan, katanya, Jibril menyembahyangkan Adam, yakni jenazah Nabi Adam alaihissalam. Dia bertakbir 4 kali. Pada hari itu, Jibril bersembahyang dengan malaikat, yakni bersama malaikat yang lainlah. Dan Adam dikebumikan di dalam Masjid Al-Khayf, Masjidul Khayf, iaitu masjid di Mina. Jenazahnya diambil dari arah kiblat. Jadi ketika nak kebumikan itu, jenazah dia itu dihulur dari arah kiblat. Kuburnya dibuat lahat. Mana ada liang lahat di dalam kuburnya itu dibuat lahat. Dan ditinggikan. Berupa bonggol yang memanjang. Bonggol yang memanjang. Jadi tasnim orang panggil. Tasnim iaitu mengangkat sedikit kubur tu, bahagian tengahnya tu dinaikkan macam bonggol yang memanjang. Bukan 4 persegi dan leper, begitu, tidak. Ada juga setengah-setengah kubur tu dibuat begitu. Ini dibuat dalam bentuk tasnim, itu maksud sunnima qabruhu. Hadis yang kita baca tadi, yang kita baca ni ada di dalam Sunan Daraqutni, dalam Tarikh Dimashq, dalam Abu Syekh Al-Azamah, kitab Abu Syekh, dan Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur. Itulah antara kitab-kitab yang ada hadis ini di dalamnya. Baik. Di situ kita ada komentar. Ad-Daraqutni telah mengemukakan riwayat di atas di bawah bab makan qabri Adam sallallahu alaihi wasallam wa takbir alaihi arba'an. Ini bab tempat kubur Nabi Adam alaihi salam dan takbir 4 kali ketika menyembahyangkan jenazahnya. Begitu seperti yang kita dah baca tadi lah, itulah teks hadisnya. Mana sanadnya? Jadi perlu kita bagi sanad tu sebab apa? Untuk kita nak nilai lah kedudukannya. Dengan sanad seperti berikut. Ini sanadnya. Kata Ad-Daraqutni, haddatsana Muhammad bin Makhlad
قال حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان العلاف قال حدثنا الصباح بن مروان قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير وعن عروة عن ابن عباس قال barulah hadis tadi daripada Ibnu Abbas katanya jadi ini kata-kata Ibnu Abbas maknanya hadis ini mauquf, terhenti pada Ibnu Abbas. Dia tidak menukilkan sabda Nabi SAW, tidak. Dia sendiri cerita, kata. Tapi tentunya walaupun Ibnu Abbas kata sendiri, tentunya hadis ini dianggap sebagai hadis mauquf fi hukmil marfu'. Sebab apa? Sebab sahabat ikutlah Ibnu Abbas ke siapa ke, tidak akan tahu benda macam ni kecuali melalui Nabi SAW. Walaupun dia tidak sebut Nabi yang menceritakan kepadanya, tapi kira-kiranya begitulah kita kena faham. Sebab apa? Ini perkara yang di luar daripada jangkauan akal manusia, bukan perkara biasa, bukan urusan dunia ni. Nak tahu Jibril mari, Jibril menyembahyangkannya di ke bumi kan, itu tidak mungkin diketahui oleh seorang sahabat melainkan daripada Nabi SAW. Itu kalau kita andaikan puncanya ialah Nabi SAW. Sedangkan ada satu lagi puncanya yang mungkin diperolehi sahabat, iaitu daripada kisah-kisah Israiliyat yang tersebar di zaman itu. Dan ramai dah juga orang-orang ahli kitab memeluk agama Islam. Bila mereka memeluk agama Islam, mereka masih lagi bila ditanya khususnya akan ceritalah apa yang tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Lalu mereka pun sebutlah. Apalagi sikap orang Islam tu terbuka kan. Bila terbuka, Quran yang ada padanya itu satu perkara lain. Dengan hadis pun satu perkara lain. Nak tengoklah maklumat lain daripada punca lain. Itulah sebabnya ramai juga sahabat-sahabat yang bersikap terbuka. Dan mereka tanya sahabat-sahabat daripada ahlul kitab, terutama yang alim-alim. Lalu mereka ceritakanlah kepada sahabat-sahabat itu. Mungkin juga ini berpunca daripada riwayat-riwayat Israiliyat. Mungkin juga. Jadi riwayat-riwayat Israiliyat itu tidak semestinya yang ada tercatat di dalam Bible itu saja. Selain daripada Bible pun yang tersebar di kalangan mereka, itu pun jika disebarkan, dinamakan riwayat Israiliyat juga. Riwayat Israiliyat. Boleh jadi ada di dalam Bible, boleh jadi tidak ada. Itu semua mungkin. Tapi kalau kita andaikan ini daripada Nabi SAW, maka riwayat mauquf ini dikira fi hukmil marfu'. Dikira sama dengan Nabi kata juga. Sebab apa? Sebab benda macam ni tidak boleh dicapai oleh Ibnu Abbas dengan fikirannya. Tak boleh. Dia nak bagi pendapat dia, tak boleh. Ini bukan berkait dengan pendapat ni. Ini berkait dengan alam ghaib. Semestinya kalau sumber itu betul daripada Nabi SAW, mesti daripada Nabi SAW. Baik. Ad-Daraqutni telah mengemukakan dengan sanad ini. Ini sanadnya. Jadi asalnya di dalam Sunan Ad-Daraqutni itu tak adalah garis-garis itu, saya yang menggariskannya. Sekejap laptop saya. Jadi
Di dalam Sunan Ad-Daraqutni tak adalah gaya-gaya itu. Beliau pun hanya menyebutkan seorang sahaja perawi yang kiranya bermasalah dalam sanad ini untuk ringkas. Sebab dengan sebut seorang sahaja pun sudah memadai sebenarnya. Untuk sesuatu hadis itu kita berikan apa-apa hukuman. Seorang saja sudah memadai, walaupun semua perawi yang lain itu baik-baik semua. Perawi-perawi sahih semuanya. Perawi thiqah semuanya. Tapi kalau ada seorang saja yang bermasalah, cukup dah untuk kita ketepikan hadis itu. Untuk kita tak pakai hadis itu. Tapi kan kalau kita tahu lebih ramai lagi dalam sanad tu ada perawi-perawi yang bermasalah, lebihlah menunjukkan kepada kita tentang teruknya riwayat itu. Baik. Setelah mengemukakannya, beliau berkata, ini Daraqutni kata, Abdul Rahman bin Malik bin Mighwal matruk. Ini perawi matruk. Saya rasa sahabat-sahabat sekalian dah tahu dah perawi matruk macam mana kan. Selalu dah kita bertemu, yang lama ikutilah, yang dah lama ikuti kelas ni, insya-Allah dia cukup jelas, sudah tahu dah apa perawi matruk ni. Makna asal matruk itu perawi yang ditinggalkan. Makna perawi yang tidak dipakai lah. Perawi yang tidak dipakai. Perawi yang tidak diterima periwayatannya. Atas sedikit, baik sedikit daripada perawi pendusta besar. Daripada perawi yang dikatakan tu pereka hadis tu. Tapi hadisnya perawi matruk ini pun tak boleh pakai juga. Bila sebut perawi matruk, hadisnya tak boleh pakai, tak boleh buat hujah. Tak boleh kita nak jadikan sebagai sokongan pada hadis lain pun tak boleh. Begitu kedudukan hadis yang mana perawinya matruk. Seorang saja pun sudah memadai. Sebab itulah Imam Daraqutni sebutkan seorang saja. Sabbah bin Marwan pula seorang perawi majhul. Di dalamnya juga ada perawi bernama Abdullah bin Muslim bin Hurmuz. Dia juga seorang perawi dhaif. Tokoh-tokoh besar hadis seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Dawud, An-Nasai, Abu Amr Al-Fallas, Abu Hatim Ar-Razi dan lain-lain mengatakan dia dhaif. Jadi begitu ramai ulama-ulama ni, tokoh-tokoh hadis ni kata dia dhaif. Tentulah meyakinkan kita bahawa memang hadis ini bermasalah kerana bukan seorang perawinya. Cuma yang paling teruknya yang itulah. Yang paling teruknya yang disebutkan oleh Daraqutni itu, iaitu Abdul Rahman bin Malik bin Mighwal, kerana dia perawi matruk. Jadi perawi matruk ni hadis dia kalau tengok dari sudut sanad sajalah, tak tengok dari sudut lain, tidaklah boleh kita katakan terus ia maudhu' lagi. Cuma dia termasuk dalam hadis yang dhaif sangat, dhaif jiddan. Itu pastilah. Pastilah. Kemudian kalau ada ulama katakan maudhu', ia mengambil kira sudut-sudut lain lah. Begitu. Sudut-sudut lain. Bukan sudut perawi saja, tapi sudut kandungannya, percanggahannya dengan riwayat-riwayat lain, percanggahannya dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas di dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan sampai ke peringkat mutawatir. Itu kerana sebab itu dan sebab ini banyak perkara tu, maka boleh juga ulama hadis menghukum sesuatu hadis itu sebagai maudhu', walaupun perawinya hanya paling tinggi dikatakan matruk. Boleh juga. Ada sebabnya. Sebab itulah kita belajar sekarang ni usul dirayah. Sebab usul dirayah boleh menentukan juga sesuatu hadis itu. Apa melihat kepada sanadnya. Tak kira kalau saya katakan sanad dia baik sekalipun, tidak ada perawi matruk macam ni pun, boleh juga dihukum sebagai maudhu' jika ada sebab-sebab yang besar, sebab-sebab yang kukuh untuk kita katakan hadis itu sebagai hadis maudhu'.
Sekarang saya nak orang lain pula lah baca ya. Kita bergili-gili berkongsi. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Siapa nak baca ni? Silakan. Mana orang yang nak baca? Silakan. Nombor 2, komentar yang kedua. Mana? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya Maulana baca lagi? Boleh. Orang lain lambat lah. Orang lain lambat menjawab. Saya dah tunggu jugalah. Ayolah. Saya baca lah. Silakan. Nombor 2, Ibnu Al-Jauzi di dalam Ni. Ibnu Asakir. Buku surat berapa Ni. Apa ni? 333. 333. Ibnu Asakir, bukan Ibnu Al-Jauzi. Nota tu dapat kan? Ada. Saya dalam tablet saya ni. Ya. 333. Nombor 2 tu. Ibnu Asakir juga mengemukakan satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Sanad bahagian atasnya sama saja dengan sanad Ad-Daraqutni. Di dalamnya juga ada Abdurrahman bin Malik bin Mirwal yang dikatakan matruk oleh Ad-Daraqutni, tetapi kandungan riwayatnya jauh lebih panjang. Ia lebih sesuai dengan riwayat Israiliyat. Bagaimanapun di dalamnya tetap tersebut Adam dikebumikan di dalam masjid Al-Khaif. Al-Khaif. Yang sekejap saya nak tunjuk. Ini kalau kita nak tengok riwayat Ibnu Asakir yang panjang tu, banyak lagi lah. Kalau kita tengok pada kandungan dia macam tu sifatnya, itu biasanya riwayat Israiliyat lah. Saya nak tunjuk sekejap ya. Ni dalam riwayat Daraqutni. Sekejap ya. Ni riwayat Ibnu Asakir. Ni riwayat Ibnu Asakir. Dia lebih panjang lah. Tidak sekadar tadi, tapi apa ni benda yang kita nak, iaitu dikebumikan, itu jelas disebutkan di dalam Masjid Al-Khaif. Di tarikh Dimashq. Di dalam tarikh Dimashq, Ibnu Asakir jilid 7 muka surat 457. Ni antaranya. Dia ada 2 riwayat. Dalam riwayat pertama ni tak ada lagi cerita di mana dikebumikan itu. Cuma cara-cara tu macam mana sebelum Nabi Adam tu mati, dia nak makan apa, dia nak makan buah di dalam syurga, dia suruh pergi cari buah dalam syurga, buah syurga. Lepas tu malaikat datang mari bertemu. Malaikat kata kamu nak apa? Anak-anak Adam tu kata kami nak cari buah syurga untuk ayah kami nak makan. Mereka pun kata baliklah kamu. Ayah kamu tu pun akan pergi ke syurga, tak perlu dah. Mereka pun ambil nyawanya malaikat itu. Dalam keadaan anak-anak mereka semua duduk tengok. Mereka mandikannya, anak-anak mereka tengok juga, mereka kafankannya, anak-anak mereka, anak cucu lah, ramai lah. Kemudian mereka pun kata, wahai anak Adam, inilah sunnah kamu dalam menguruskan orang-orang mati di kalangan kamu. Itu setakat itu. Tapi dia tidak sebut di mana dikebumikan. Dalam riwayat yang satu lagi ni, banyak lagi disebut. Sebahagian daripada yang tersebut tadi ada juga. Ni mereka mandikannya, mereka kafankannya, mereka lumurkan bedak-bedak tu, bedak-bedak untuk orang mati tu, kemudian mereka bawa ke Kaabah. Jibril diperintahkan supaya menyembahyangkannya
Dari situ diketahuilah kelebihan Jibril pada hari itu berbanding malaikat-malaikat yang lain. Jibril pun bertakbir 4 kali dan mereka letakkan Adam itu dalam kubur dengan dihulurkan dari sebelah kiblat dekat kubur, dan mereka kebumikannya. Ini yang kita nak. Mereka kebumikannya di dalam Masjid Khaif. Ini ada juga sebut. Walaupun kandungan-kandungan lain tu tak ada dalam kandungan riwayat Daraqutni tadi. Tak ada. Tapi sanad dia tu sama di bahagian atas. Itu cerita. Jadi saya tidak nukilkan semua itu ya. Daripada Malik bin Mirwal juga sebelah atas tu, daripada Malik bin Mirwal ke atas sama. Jadi kalau kita lihat kepada kandungan riwayat tadi, sifatnya itu sifat riwayat Israiliyat itu macam tu. Tetapi ada disebut dikebumikan di dalam Masjid Khaif, seperti di dalam riwayat Daraqutni tadi. Teruskan Cikgu Rashid. Mana tu? Sila. Dia lari Maulana. Okey, nombor 3. Riwayat Abu Asyikh menyebutkan dengan lebih jelas lagi bahawa kubur yakni kubur Nabi Adam di Mina di dalam Masjid Al-Khaif. Lihat riwayatnya di bawah ini. Haddatsana saya baca. Haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Sabur الدقاق قال حدثنا أبو نعيم الحلبي قال حدثنا سليم الخشاب المكي عن رجاء ابن أبي عطاء عن مجاهد رحمه الله تعالى قال قبر آدم عليه السلام بمنى في مسجد الخيف وقبر حواء بجدة atau بجدة begitu. Baca teruskan. Bermaksud Mujahid berkata kubur Adam alaihi salam di Mina di dalam Masjid Al-Khaif dan kubur Hawa di Jeddah. Riwayat di atas tidak lebih daripada satu riwayat maqtu' qauli. Ia terhenti setakat Mujahid seorang tabi'i sahaja. Daripada siapa dia mengambil cerita ini tidak diketahui. Selain itu, di dalam sanadnya terdapat beberapa orang pendusta berturut-turut. Berkenaan Raja' bin Abi Atha', Ibn Hibban berkata, dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada orang-orang Mesir. Tidak halal sama sekali berhujah dengannya. Lihat Ibn Hibban Al-Majruhin jilid 1 muka surat 301. Sulaim Al-Khashab ialah Sulaim bin Muslim Al-Maki Al-Khashab. Kata An-Nasa'i tentangnya, matrukul hadis. Imam Ahmad berkata hadisnya tiada nilai langsung. Lihat Hafiz Ibn Hajar Lisan Al-Mizan jilid 4 muka surat 189. Menurut Yahya bin Ma'in pula, Sulaim Al-Khashab adalah seorang pendusta besar. Lihat Yahya bin Ma'in Ma'rifatul Rijal jilid 1 muka surat 58. Teruskan. Abu Nu'aim Al-Halabi, nama sebenarnya ialah Ubaid bin Hisham. Nama sebenarnya ialah Ubaid bin Hisham. An-Nasa'i mengatakan dia dhaif. Al-Hakim An-Nasa'i An-Nasa'i. An-Nasa'i Kalau koma macam tu maksudnya hamzah. Kalau koma macam ni maksudnya ain. Gitu. An-Nasa'i mengatakan dia dhaif. Al-Hakim Abu Ahmad pula berkata dia meriwayatkan hadis-hadis yang tiada orang lain meriwayatkannya. Lihat Az-Zahabi Mizan Al-I'tidal jilid 3 muka surat 24. Sekejap saya nak huraikan sedikit di sini apa maksud maqtu' qauli. Jadi hadis Mujahid ini kalau kita nak tahu apa nama hadis ini,
Hadis ini ada juga nama-nama dia berdasarkan perawi yang terakhirnya itu. Perawi yang paling atasnya. Kalau perawi yang paling atasnya ialah seorang tabi'i, ini Mujahid ni tabi'i, dia bukan sahabat, maka hadis itu dipanggil hadis maqtu'. Maqtu' qauli ialah hadis yang mengemukakan kata-kata seorang tabi'i dan kata-katanya itu tidak dikaitkan dengan generasi sebelumnya. Yang ini generasi sahabat dan seterusnya, tidak dikaitkan dengan Nabi SAW. Jadi cerita dia semata-mata. Cumanya kita kata, macam mana dia boleh tahu cerita macam ni? Tentunya dia tahu daripada orang sebelumnya. Sama ada daripada sahabat ke? Kalau secara langsung. Kalau secara tidak langsung daripada Nabi lah. Nak tahu benda macam ni, dia nak tahu macam mana. Tapi sanad selebih daripada ni tak ada daripada dia. Sebaliknya ada riwayat daripada Mujahid ini, riwayat-riwayat yang tidak begini, yang melarang, riwayat-riwayat yang melarang daripada dikebumikan mayat itu di dalam masjid. Begitu ceritanya. Jadi dipanggil maqtu' qauli. Sebab ada juga maqtu' fi'li. Maqtu' fi'li makna satu riwayat hadis maqtu' yang menceritakan perbuatan tabi'i itu. Bukan kata-katanya, tapi perbuatannya. Itu dipanggil maqtu' qauli. Kalau hadis itu terhenti pada sahabat, itu dipanggil hadis mauquf. Sama juga, mauquf qauli atau mauquf fi'li. Boleh jadi. Kemudian, kalau daripada tabi'in, ia terus riwayatkan daripada Nabi. Ada riwayat daripada Nabi, tapi tanpa perantaraan sahabat. Itu dipanggil hadis mursal. Jadi itu istilah-istilah hadis itu perlulah diketahui. Banyak dah sekarang ni ada buku-buku tentang istilah-istilah hadis. Atas kurang-kurangnya kalau nak mudah tengok sinilah. Sebab apa ni 99 usul dirayah hadis ini sudah pun dicetak jilid yang pertamanya. Jadi di dalam ni saya dah bagi istilah-istilah di belakang. Istilah-istilah hadis. Terutamanya misalnya hadis sahih, apa itu hadis sahih? Hadis syadz, apa itu hadis syadz? Ini huraiannya. Kalau tengok di sini pun banyak dah ni. Hadis batil, apa itu hadis batil? Hadis ahad. Ini boleh kita dapati di dalam 99 usul jilid 1. Itu sudah pun dicetak dan sudah disebar pun sekarang ni. Jadi boleh tengok sinilah tentang istilah-istilah tu, terutamanya yang telah digunakan dalam jilid 1 tu lah. Yang telah ada dalam jilid 1 tu. Okey. Seterusnya yang keempat lah. Sila baca yang keempat pula. Ni poin yang keempat ni. Komentar yang keempat. Keempat, Abu Asy'ah juga mengemukakan satu riwayat lain di dalam kitabnya Al-Azamah bahawa Nabi Adam diturunkan di India. Setelah wafat, beliau dibawa ke Baitul Maqdis dan dikebumikan di sana. Lihat riwayat berkenaan di bawah ini. Ini riwayat ni. Ini riwayat daripada Khalid bin Ma'dan. Anak dia Abdah, anak perempuan. Dia meriwayatkan daripada dia Khalid bin Ma'dan. Dan hadis ini terhenti setakat dia. Dia kata apa? Uhbita Adam alaihi salam bil Hind. Wa innahu lamma tuwfiya hamalahu 50 wa 100 rajul min baitihi ila baitil maqdis wa kana tuluhu 30 milan wa dafanuhu biha wa ja'alu ra'sahu 'inda as-sakhrah wa rijlahu kharijan min baitil maqdis 30 milan. Sila baca terjemahan dia tu. Bermaksud Khalid bin Ma'dan berkata, Adam diturunkan, yakni dari syurga, di India. Apabila beliau wafat, jenazahnya dibawa oleh 150 orang lelaki daripada ahli keluarganya ke Baitul Maqdis. Panjangnya 30 batu. Mereka mengebumikannya di sana. Kepalanya mereka letakkan dekat As-Sakhrah, batu besar yang pejah di Masjid
Al-Aqsa. Sedang kakinya terkeluar dari Baitul Maqdis sejauh 30 batu. Riwayat ini juga merupakan maqtul qauli. Maqtu' qauli macam tadi je. Maqtu' qauli. Khalid bin Ma'dan seorang tabi'i yang siqah lagi abid, tetapi beliau selalu meriwayatkan secara mursal. Tidak dapat diketahui sumber ceritanya ini, dari siapa beliau mengambilnya. Riwayat seperti ini biasanya berpunca daripada Israiliyat. Selain itu, di dalam sanad Abu Asy'ah tersebut ada beberapa orang perawi majhul. Khalid bin Ma'dan meninggal dunia pada tahun 104 Hijrah. Jadi dia sendiri tu okey, tak jadi masalah. Cuma hanya perawi di bawah dia tu majhul. Majhul ni kita tak boleh nak cerita apa-apa lah tentangnya sebab memang tidak diketahui. Setara ulama-ulama hadis yang pakar-pakar yang hebat tu, ulama-ulama rijal hadis, memang yang mengkaji tentang perawi-perawi, mereka pun tak kenal. Jadi tak ada dalam kitab-kitab rijal itu. Jadi perawi-perawi yang macam tu dipanggil perawi majhul. Perawi majhul ni kalau ada seorang yang meriwayatkan daripada dia, tak hilang lagi jahalahnya. Dia tetap dianggap sebagai perawi majhul. Apalagi kalau perawi daripada dia tu perawi yang tidak kuat. Kalau perawi yang kuat seorang, tetap lagi dia majhul. Dia kena dua orang sekurang-kurangnya. Perawi yang kuat meriwayatkan daripada dia, baru kita tak boleh kata dia ni perawi majhul. Maknanya mengikut kajian ulama-ulama pengkaji perawi-perawi hadis ini, mereka tidak menemui orang-orang yang dikenali walaupun dhaif yang meriwayatkan daripadanya. Kalau ada pun majhul. Begitu. Jadi riwayat majhul ini dhaif lah, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Apalagi kalau berturut-turut majhul tu bukan seorang, ramai pula tu. Lagilah hadis itu bermasalah. Maknanya kita tak boleh pegang lah. Tak boleh pegang. Begitulah ceritanya. Itu yang keempat. Yang kelima, silakan. Yang kelima, Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq mengemukakan satu riwayat dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abi Firas bahawa dia berkata, kubur Adam berada di dalam sebuah gua di antara Baitul Maqdis dan Masjid Ibrahim. Kedua kakinya dekat As-Sakhrah, kepalanya pula dekat Masjid Ibrahim. Tanpa mengambil kira perawi-perawinya yang lain, Abdullah bin Abi Firas itu sendiri pun seorang yang majhul menurut Ibnu Hatim. Abu Hatim. Lihat Ibnu Abi Hatim. Al-Jarh wa Ta'dil, jilid 5, muka surat 138. Hafiz Ibnu Hajar, Lisan Al-Mizan, jilid 4, muka surat 326. Jadi Ibnu Abi Hatim itu penyusun kitab tu, Al-Jarh wa Ta'dil. Anak kepada Abu Hatim tu lah. Jadi dalam kitab tu dia banyak kemukakan pendapat ayah dia. Apa kata ayah dia tentang perawi-perawi. Sebab ayah dia tu memang pakar tentang rijal hadis. Itu dalam kitab tersebut. Ini majhul. Jadi bagaimana dengan perawi-perawi yang lain? Kalau perawi yang paling atas tu pun majhul. Kalau macam tadi Khalid bin Ma'dan, itu tak apalah, dia tu orang bagus, orang kuat. Tapi masalahnya di bawah dia tu pula banyak perawi-perawi yang majhul. Jadi nampak sekali sanad itu dibuat-buat untuk mengelirukan orang yang tak tahulah. Tapi kepada orang yang tahu, dia boleh menilai, dia boleh tahu juga. Jadi nampaknya benda-benda ni memang sengaja disebarkan. Ada maksud masing-masing lah orang yang menyebarkannya itu. Sebab itulah dia cuba buat sanad. Sebab mereka tahu umat Islam ni tak akan terima mudah-mudah apa-apa riwayat kalau tak ada sanad. Tapi bila dia letak sanad tu kan, kepada orang yang tak tahu, orang yang tidak belajar kan, bengong juga jadinya. Bercelaru juga jadi. Timbullah keraguan, boleh jadi sahih, boleh jadi betul, macam-macam lah ceritanya. Jadi caranya mereka bubuh sanad. Kalau mereka nak letakkan perawi-perawi yang masyhur, tak boleh. Mereka takut
Sebab semasa perawi-perawi itu masih wujud lagi, masih hidup lagi, mungkin orang akan pergi tanya dia. Ulama-ulama hadis tu akan tanya, "Ya kah awak cerita benda ni?" Dan dia akan bercakap benar. Sedangkan hadis ni tidak ada pada perawi-perawi yang baik-baik tu, perawi-perawi yang thiqah tu. Jadi macam mana mereka nak riwayatkan, memang tak ada pun. Jadi ini semua ni untuk mengelirukan masyarakat ni. Ini pun termasuk dalam skema jugalah. Skema zaman dulu. Teruskan. Yang keenam, berbeza dengan ada gaung lah. Berbeza dengan riwayat yang dikemukakan oleh Abu Asyikh daripada Khalid bin Ma'dan di atas, di dalamnya tersebut kubur Adam sepanjang 30 batu. Di dalam riwayat Ibnu Asakir daripada Abu Firas pula lain ceritanya. Lihat riwayat Ibnu Asakir berkenaan di bawah ini. Ni riwayat dia ni tidaklah begitu panjang, tapi sebut, baca terjemahan dia terus. Silakan. Bermaksud, Abdullah bin Abi Firas berkata, kubur Adam terletak di dalam sebuah gua di antara Baitul Maqdis dan Masjid Ibrahim. Kedua kakinya dekat As-Sakhrah. Kepalanya pula dekat Masjid Ibrahim. Panjangnya ialah 18 batu. Yang ketujuh. Cukuplah. Saya rasa kalau orang lain pula baca. Silakan. Ada orang lain? Silakan. Kita bagi peluang kepada orang lain juga. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca Maulana. Silakan. Siapa ni? Syahizat. Syahizat, silakan. Nombor 7, beberapa persoalan timbul di sini. Ya. Pertama, ketika Adam wafat, semua masjid yang tersebut di dalam riwayat-riwayat di atas itu telah wujudkah atau belum lagi? Kedua, di mana Nabi Adam wafat sebenarnya? Kalau beliau wafat di India, apa perlu jenazahnya dibawa begitu jauh sampai ke Masjid Al-Khaif di Mina? Al-Khaif di Mina atau Baitul Maqdis di Palestin. Sama juga kalau dikatakan beliau telah wafat di Baitul Maqdis, kenapa perlu dibawa begitu jauh untuk dikebumikan jenazahnya? Begitu ramai pula orang-orang diperlukan untuk memikul jenazahnya. Tidakkah anda nampak siapa sebenarnya dalang di belakang semua cerita yang diada-adakan itu? Agaknya Syahizat boleh teka. Syahizat, siapa yang buat cerita-cerita macam ni? Al-Wa'az. Al-Wa'az tu betul. Kalau kita kata golongan mana agaknya? Golongan Sufi ya. Macam mana Cikgu Rashid? Agak-agaknya golongan mana ni yang nak buat cerita-cerita macam ni? Dengar ke tidak ni? Dengar ke tidak? Dengar Maulana, dengar. Soleh. Saya Siapa ni? Saya lupa buka mikrofon tadi. Ya, tak apa. Saya pun meneka sama lah seperti saudara kita tadi tu. Sebabnya di Sri Lanka, mungkin dulu sebahagian daripada India, ada puncak bukit yang dikatakan ada tapak Nabi Adam, dan ia menjadi tempat tumpuan lah golongan hari ni lah, sampai sekarang ni, golongan Sufi dan juga agama Hindu juga, agama Hindu. Allahu'alam. Ya. Orang lain, Soleh apa? Macam mana? Agaknya. Mungkin jawapan yang sama lah Maulana. Secara lebih spesifik lah, lebih jelas lah, sebenarnya ni puak-puak kuburiyun. Sufi. Sufi pun Sufi kuburiyun lah. Sufi tidak semuanya kuburiyun kan? Brelwi Maulana. Brelwi tu baru. Brelwi tu baru. Pahaman ni sudah lama sebenarnya ada. Ni orang-orang sebenarnya dia sebut ni dalam masjid. Sebab mereka ni kan memang cari kubur ni untuk nak buat masjid. Ataupun masjid ada, dia memang ada ruang untuk dikuburkan sesiapa.
yang mereka anggap wali di dalam masjid itu. Dan mereka sembahyanglah di dalam masjid itu. Dan mereka anggap lebih lagi kalau dengan menghadap kubur itu depan. Menghadap kiblat tapi kubur duduk depan. Itu lagi baik. Jadi mereka buat syariat sendiri pula. Inilah puak kuburi. Sekarang ni dah sampai dah ke Malaysia ni pula. Kena berhati-hati ya. Kena berhati-hati. Macam-macam lah nama. Syekh Nazim lah. Habib itu, Habib inilah. Ini semua penyakit ni. Semua penyakit. Saya dah nampak dah tu. Lama dah daripada awal lagi saya nampak ni. Ini nak bawa penyakit yang sama. Maulana, bolehkah saya berkongsi sedikit pengalaman Sila. Negurion ni? Ada tempat lah, saya nampak sendiri. Ada kubur yang telah dihias. Dihias dengan lampu-lampu yang warna-warni tu, lilap-lilap tu. Saya nampak sendiri lah. Di Malaysia. Mana tu? Boleh sebutkan negeri tu? Di Malaysia ke? Di Malaysia. Ada, kalau memang ada boleh sebut lah. Boleh kita tahu. Pulau Pinang. Pulau Pinang ada? Itu maknanya dah sampai dah tempat kita pun. Lama dah kali cerita ni. Lama dah Maulana? Dah lama dah? Maknanya lama lah. Benda ni sudah sampai tempat kita. Cuma tidak meluas lagi. Tapi saya bimbang lah dengan kedatangan adanya ni pahaman Syekh Nazim apa semua ni. Habib-habib ni yang terlalu suka bawa orang kepada kubur tu. Macam-macam fahamannya sekarang ni dah timbul ni. Jadi sepatutnya semua umat Islam tahu cerita ni. Apa cerita kubur ni. Sebab itu saya dengan tidak teragak-agak apabila Habib Umar hari itu kan, dia kan, insya-Allah salah satu contoh nanti akan datang, kita akan buat tentang kubur Nabi Hud. Dia akan menghidupkan kubur Nabi Hud tu, pergi dengan keluarga, dengan anak beranak, dengan anak buah dia pergi mandi di sungai tu apa sebelum pergi ziarah kubur Nabi Hud tu. Dahsyat. Ini kuburion lah tu. Macam tu lah dia katakan kuburion tu. Dan dikatakan memang itu dengan mereka percayalah, puak-puak ni percayalah itu kubur Nabi Hud betul. Padahal mengikut ulama-ulama kita sudah ijma' ni, tak ada kubur Nabi. Kalau orang yang belajar sedikit kan, dia tahu dah. Tak ada kubur Nabi, mana-mana pun Nabi pun yang diketahui dengan pasti, dengan jelas di mana kuburnya, kecuali Nabi kita. Sebab itu saya rasa usul ini sangat penting. Mudah je untuk sesiapa pun ingat itu saja. Selain daripada Nabi kita, tak ada. Kubur Nabi mana pun, daripada Nabi Adam, Nabi mana pun, tak ada. Kalau ada sebut dengan khusus macam sini. Masjid Khaif itu mana? Di Mina. Dalam masjid itu. Jelas tu. Itu bohong semua. Karut semua. Ini satu panduan mudah untuk umum. Sebab itu saya dengan mudah saya kata itu tak betul tu. Kalau orang yang belajar hadis dia mesti tahu benda ni. Daripada sinilah kita tahu kadang-kadang orang-orang yang bawa ajaran-ajaran ni kan jauh daripada hadis sebenarnya. Jauh daripada hadis. Masyarakat ni akan tertipu teruk lah kalau macam tu. Apalagi kalau pihak berkuasa agama pula membiarkan mudah-mudah ya. Duduk jemput lagi orang-orang seperti ini, lagilah bahaya. Sebab apa masyarakat ingat dah kerajaan kan jemput dan majlis agama akan benarkan, maknanya dia ni orang bagus lah, ajarannya tak ada salah lah. Padahal di situ pun salah, jelas itu, tak ada tersembunyi kepada sesiapa pun cerita tu. Ada dengan video, ada dengan gambar, ada dengan apa semuanya. Ini penyakit lah ni, penyakit yang macam Cikgu Rashid sebut tadi, dah ada tapi tidak meluas lagi. Tapi dia akan jadi meluas seperti negara luar lah, negara asing. Itu yang kita bimbang. Benda ni sebenarnya tak ada kena-mengena langsung dengan Islam. Silakan baca lagi, Syaizat. Nombor 3, riwayat-riwayat yang dikemukakan di atas jelas sekali bercanggahan antara satu sama lain. Ittirab nyata dengan terang sekali padanya. Anda tidak akan dapat mengetahui mana satu daripadanya yang betul dan harus ditarjihkan. Cuba tengok kan tadi kan. Itu kata 30 batu. Itu kata 18 batu. Itu kepalanya dekat Sakhrah. Itu pula yang tu pula kakinya dekat Sakhrah itu. Kepalanya dekat Masjid Ibrahim.
dan macam-macam lagi. Jadi ini semua ni karut lah semua. Kalau kita nak terima yang mana? Yang mana yang betul? Susah juga. Nak tarjih, kaedah tarjih macam mana yang kita perlu pakai? Setelah riwayat-riwayat itu memang diketahui, dipastikan oleh ulama-ulama hadis sebagai riwayat yang karut. Macam mana kita nak pakai? Gitu. Teruskan. Nombor 4, riwayat-riwayat di atas bercanggah dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Hurairah. Ia menyebutkan berapa panjang Nabi Adam AS itu sebenarnya. Lihat hadisnya di bawah ini. Anin Nabi SAW qala khalaqallahu Adam wa tawluhu sittuna zira'an. Bermaksud Nabi SAW bersabda, Allah menjadikan Adam panjangnya ialah 60 hasta. 60 hasta sahaja. 60 hasta ni jadi 30 batu ke agaknya? Untuk apa? 60 hasta ni tinggi mana? Sampai ke 30 batu atau 18 batu? Apa? Tak sampai 30 batu, 18 batu ni jauh lagi. Cuba baca lagi teruskan. 30 batu atau 18 batu seperti tersebut di dalam riwayat itu terlalu panjang nampaknya. Itu bukan panjang orang 60 hasta. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita perlu guna. Kita dah tahu hadis sahih macam mana. Kita tengok satu hadis tu bercanggah dengan hadis sahih. Lepas tu bercanggah pula dengan logik. Inilah kaedah-kaedah yang digunakan dalam usul dirayah. Usul dirayah itu benda-benda macam ni lah. Kita nak nilai itu. Janganlah sampai kita diperbodohkan. Mudah sangat nak ditipu tu. Janganlah begitu. Kalau perkara dunia kita tak mahu ditipu. Akhirat ni pun ada juga. Ramai juga penipunya. Penipunya macam-macam bentuk. Daripada dulu lagi ada. Jangan kita ingat kita ni berada dalam zon selamat lah. Tidak. Jangan begitu. Teruskan Syahizat. Nombor 8, tidak ada satu pun daripada riwayat di atas sahih dan boleh dipertanggungjawabkan. Bagaimana perawi-perawinya dapat mengetahui cerita yang telah berlalu ribuan tahun sebelum kelahiran mereka. Semua sanadnya tidak sampai kepada Nabi SAW. Teruskan. Nombor 9, sebagaimana tidak sahih kubur Adam di Mina di dalam Masjid Al-Khaif, begitu juga tidak sahih kubur Hawa di Jeddah. Jadi ada yang kata kubur Nabi isteri Adam tu, Hawa tu di Jeddah. Ini mana sumbernya? Sumbernya inilah yang kita baca tadi. Itu tidak sahih. Tak ada satu pun yang sahih. Jadi tak bolehlah muda-muda ni orang-orang yang bahagian pelancongan apakah setengah-setengah negeri dia sukalah ada benda-benda macam ni. Itu salah satu modal dia nak menarik pelancong kononnya. Masing-masing negeri. Tak perlulah begitu. Banyak lagi kita boleh buat kemajuan lain untuk tarik pelancong. Tak perlulah menipu masyarakat. Tak perlulah menipu umat Islam ni. Yalah, tapi ada kerja juga ustaz-ustaz tu. Orang-orang seperti saya ni. Kalau tidak, tak adalah benda yang nak ditegur. Nak dibagi peringatan, nak dibagi ancaman, tak adalah. Kalau semua sudah beres. Tak adalah ujian daripada Allah pula. Ujian kepada saya nak tengok saya nak buat macam mana. Setelah saya tahu benda ni ada, apa yang saya boleh buat. Kepada orang awam pula, apa yang dia perlu tahu. Itu semua ujian daripada Allah. Teruskan Syahizat. Nombor 10, ahli-ahli sejarah pula tidak menyebutkan Nabi Adam dikebumikan di dalam Masjid Al-Khaif. Walaupun mereka tidak mensyaratkan sahihnya sesuatu riwayat yang akan dinukilkan. Mereka sebaliknya menyebut beberapa tempat lain sebagai kubur Nabi Adam. Ibn Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid 1 muka surat 10 menulis, mereka berbeza pendapat tentang tempat Nabi Adam dikebumikan. Pendapat yang masyhur ialah beliau dikebumikan di India dekat gunung di mana beliau diturunkan. Ada ulama berpendapat di Jabal Abil Qubais di Mekah. Ada juga yang berpendapat bila berlaku taufan besar di zaman Nabi Nuh AS,
Nuh membawa yakni jenazah Adam dan Hawa di dalam sebuah tabut yakni peti. Kemudian kedua mereka dikebumikan di Baitul Maqdis. Demikian juga kata Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tarifnya. Lihat Tarikh Al-Umam wal Muluk jilid 1 muka surat 161. Mereka tak ada pula sebut tu. Padahal mereka pun tidaklah beriltizam untuk mengemukakan riwayat sahih pun dalam kitab mereka sejarah ni. Tapi tak ada sebut pula tu. Maknanya pendapat tu tidak masyhur lah. Tetapi ada ni di dalam kitab-kitab ni sebagai riwayat ni. Sebagaimana kita dah sama-sama lihat tadi, di dalam kitab-kitab yang utama tak ada sebut ada cerita-cerita seperti ini. Kalau Ad-Daraqutni sebut pun, dia sebut bersama dengan komentar sekali tentang perawi dia. Abdurrahman bin Malik bin Mirwal ini perawi matruk, dia tidak sebut saja begitu. Mana kita boleh tahu kedudukan hadis itu. Jadi tugas dia sebagai ulama hadis ialah mencatat hadis dan menyebarkannya untuk menjadi modal kepada umat dalam menilai hadis itu. Dalam menilai hadis itu saja maksudnya. Bukan maksudnya untuk dijadikan pegangan ataupun untuk dijadikan akidah bahawa Nabi Adam dikubur di sini. Masing-masing Nabi itu ada sebenarnya. Cuma saya ialah sebab kita dah buat usul ni kan. Dah buat usul. Maknanya maksud usul ni banyaklah di bawah ni yang berkaitan dengan usul ni. Tapi saya hanya bagi 3 dan 4, paling banyak 4 saja contohnya sebagai contoh. Yang sebenarnya Nabi Zakaria ada, Nabi Ismail ada, Nabi itu ada, Nabi ini ada, semua ada. Tapi tak ada satu pun yang sahih. Kalau betul, mestilah dah ada di dalam kitab-kitab yang sahih. Itulah contoh pertama. Contoh kedua. Fi Masjidil Khaif qabru 70 nabiyan. Bermaksud di dalam Masjid Al-Khaif ada 70 kubur Nabi. Jadi kalau pokok kuburiyun tahu ni, Masjid Khaif ni kan, nanti pokok dia ni habis duit pula. Beli tiket kapal terbang pergi sana ni pula. Nasib baiklah kubur-kubur ini berada di bawah pemerintahan Arab Saudi yang keras sangat dalam masalah ni. Yang cukup menjaga benda-benda macam ni. Kalau tidak, tak tahulah. Kalau berlaku seperti sebelum zaman Arab Saudi dulu, memanglah kubur-kubur ni menjadi tempat pemujaan lah segolongan manusia. Selepas kerajaan Arab Saudi ni menguasai Hijaz sepenuhnya, bahkan sebelum itu lagi, sebelum mereka dapat sepenuhnya, mereka telah ratakan kubur-kubur semua. Itu salah satu jasa mereka lah yang baik untuk sejarah umat Islam sebenarnya. Yang mana puak-puak kuburiyin ni cukup tak suka lah. Sebab itu antara sebab mereka tak suka dengan golongan yang dipanggil Wahabi ni di Arab Saudi tu, puak-puak Saudi tu. Sebab mereka ni menghapuskan pemujaan terhadap kubur, sedangkan mereka nak cari kubur tu. Itulah masalah. Tapi dari segi sebenarnya kepentingan Islam, apa yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi daripada dulu sampai sekarang ni, tak berubah mereka. Itulah yang terbaik untuk menjaga kesucian agama Islam. Fi Masjidil Khaif qabru 70 nabiyan. Rupanya bukan Adam saja dalam Masjid Khaif tu. 70 kubur Nabi ada dalam tu. Ini rujukannya. Ini antara rujukan, boleh tengok di sini. Kepada yang nak tengok sendiri tempat rujukan asalnya, di mana ada hadis ini. Dia kadang-kadang ada di dalam kitab-kitab hadis pun, tapi dalam kitab-kitab hadis yang tidak masyhur lah. Dalam kitab-kitab hadis yang tidak dijadikan sebagai rujukan umum. Ia hanya menjadi rujukan ulama-ulama. Gitu. Sebab mereka boleh menilai. Mereka tidak akan tergelincir apabila membaca kandungannya itu. Tapi kalau orang awam ni boleh jadi bercelaru lah. Sebab itu para ulama kita tidak mensyurkan membaca kitab-kitab seperti ini. Kebetulannya kitab-kitab itu memang tebal-tebal pun, 10 jilid. Jadi siapalah orang biasa ni nak baca. Dalam bahasa Melayu pun tak ada lagi
yang sanggup menterjemahkannya. Sebab besar sangat. Baik, kita ada komentar di sini. Yang pertama, At-Tabarani telah mengemukakan hadis contoh kedua di atas dengan sanad berikut. Sebab kita sebut sanad tu sebab sanad ni penting. Walaupun kita lebih tumpukan kepada sudut dirayah, tetapi termasuk dalam dirayah juga kajian sanad secara mendalam. Itu pun termasuk dalam dirayah juga. Sebab itu kita tak tinggal bincangkan tentang sanad. Inilah sanadnya. Haddatsana Abdan bin Ahmad qala haddatsana Isa bin Syadhan qala haddatsana Hammam ad-Dallal an Ibrahim bin Tahman an Mansur bin al-Mu'tamir an Mujahid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dikaitkan dengan Rasulullah. Jadi hadis marfu kira-kiranya jadi ada 70 kubur Nabi di dalam Masjid Khaif itu kononnya hadis Nabi. Begitu ceritanya. Jadi saya nak orang sesiapalah baca pula. Siapa nak baca ni? Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Silakan, siapa nak baca? Siapa nak baca? Silakan. Ini yang kedua. Komentar yang kedua. Jangan buang masa ya. Masa kita tak banyak. Silakan. Saya baca mana? Siapa ni? Syahizat lagi. Orang lain tak ada ke orang lain? Kalau tak ada, kita bagi Syahizat. Saya nak tengok. Dalam sesaat dua. Saya boleh baca kot. Siapa? Siapa ni? Nama saya Nur Azizah. Nur Azizah ni? Nur Tahir ni? Betul. Silakan. Hadis di atas karut, mungkar dan syaz. Walaupun zahir isnadnya kelihatan seperti sahih kepada sesetengah orang yang tidak mendalami ilmu hadis. Nombor 3, di dalam sanadnya ada Ibrahim bin Tahman. Yang ini lahir ke meninggal dunia 168 Hijrah. Ya. Walaupun Ibrahim dianggap sebagai tokoh dan dikatakan thiqah oleh Ahmad, Abu Daud, Abu Hatim, Saleh bin Muhammad dan lain-lain, namun ada beberapa riwayatnya tidak diterima oleh para ulama hadis dan dia bersendirian dalam meriwayatkannya. Kerana keganjilan riwayat-riwayat yang dikemukakannya, maka Al-Hafiz Muhammad bin Abdullah bin Amr berkata dia dhaif, mutarib hadisnya. Ibnu Hibban berkata di dalam kitab As-Siqatnya, kedudukannya tidak jelas, yakni samar. Dia termasuk dalam perawi-perawi siqat dan termasuk juga dalam perawi-perawi dhaif. Banyak hadis yang betul diriwayatkan olehnya sama seperti riwayat-riwayat orang yang kuat. Tetapi ada juga riwayat yang dia bersendirian dalam meriwayatkannya. Ia merupakan riwayat-riwayat yang teruk dan cukup bermasalah. Yang lihat Ibnu Hibban, kitab As-Siqat, jilid 6, muka surat 27. Jadi Az-Zahabi dia sekejap dia ni Ibrahim bin Tahman ini dia tu sendiri para ulama berbelah bagilah sebab melihat kepada hadis dia tu ada yang okey, ada yang cukup bermasalah. Cukup teruk, terutamanya kalau yang dia seorang saja meriwayatkannya. Orang-orang lain tak ada meriwayatkannya. Jadi mereka dah menilai dah dia. Dalam sanad ni ada dia. Teruskan. Az-Zahabi di dalam biografinya, di dalam Syiar A'lam An-Nubala berkata ada hadis yang dia bersendirian meriwayatkannya. Walau bagaimanapun, yakni secara umumnya hadisnya tidaklah jatuh kepada darjat hasan, yakni dalam Syiar A'lam An-Nubala tidak jatuh daripada tidak pergi bawah lah daripada hasan. Mana hadis dia secara umumnya boleh kita katakan hadis hasan.
Tetapi yang ni tidak. Silakan, teruskan. Okey. Muka surat 383. Lihat pula apa kata Hafiz Ibnu Hajar di dalam Taqrib At-Tahzib tentangnya. Dia thiqah, tetapi ada juga ketikanya bersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis. Ni thiqah yughrib. Tetapi ada juga ketikanya bersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis, sepatutnya kena ada tambahan. Yang ganjil. Yang ganjil. Di sini sepatutnya ada tambahan. Itulah maksudnya thiqah yughrib. Kalau dalam istilah ilmu rijal, dia sebut thiqah tapi yughrib. Dia ni perawi thiqah tapi yughrib. Maknanya ada ketikanya dia bersendirian, seorang saja dia, seorang diri saja, meriwayatkan sesuatu hadis yang memang ganjil. Itu kata Hafiz Ibn Hajar tentangnya. Teruskan lagi. Taqrib At-Tahzib jilid 1 muka surat 36. Isa bin Syahzan juga seorang perawi hafiz yang ada juga meriwayatkan hadis-hadis yang ganjil. Kata Ibn Hibban tentangnya, wa kana minal hufaz ya, mimman yughrib. Mimman yughrib. Dia salah seorang hafiz yang ada meriwayatkan hadis-hadis yang ganjil. Lihat kitab Al-Thiqat jilid 8 muka surat 494. Teruskan. Di bawah tajuk Babun fi Masjidil Khaif, Al-Haythami mengemukakan. Kalau TS tu maknanya tak. TS maknanya tak. Al-Haythami mengemukakan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis di atas kecuali lafaz qabru dalam bentuk izin mudhaf dan sab'in sebagai mudhaf ilaih. Sahaja yang bertukar kepada qubira dalam bentuk fi'il majhul dan lafaz sab'un sebagai naib fa'ilnya. Lihat riwayatnya di bawah ini. Wa anib Umar an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi Masjidil Qaif qubira sab'una nabiyya. Jadi itu saja beza. Jadi tadi qabru sab'in. Ini qubira sab'un. Itu bezanya. Tapi teruskan. Bermaksud di dalam Masjid Al-Qaif telah dikebumikan 70 orang Nabi. Setelah mengemukakannya, Al-Haythami berkata, rawahul Bazzaru wa rijaluhu thiqat. Ia diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan perawi-perawinya thiqat. Lihat Majma' Az-Zawaid jilid 3 muka surat 298. Di bawah bab yang sama, Babun fi Masjidil Khaif, dengan lafaz yang sama juga Al-Haythami mengemukakan hadis itu di dalam kitabnya Kashful Al-Astar. Al-Astar. An-Zawaid Al-Bazzar. Al-Zawaid Al-Bazzar, tetapi lengkap dengan sanad beliau. Lihat riwayat itu di bawah ni. Ini sanad. Di dalam kitab Kashful Astar ini dia ada sanad yang lengkap. Ada sanad yang lengkap. Adapun dalam Majma'uz Zawaid itu tak ada. Ini dalam ni ada sanad yang lengkap. Ini ada sanad yang lengkap. Saya baca ya. Haddatsana Ibrahim bin al-Mustabir al-Uruqi qala haddatsana Muhammad bin Muhabbab Abu Hammam qala haddatsana Ibrahim bin Tahman عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجد الخيف قبر 70 نبيا. Jadi dengan lafaz macam ni. Tapi dalam sanad dia tu samalah, ada Ibrahim bin Tahman tadi. Teruskan setelah mengemukakannya. Setelah mengemukakannya, Al-Bazzar berkata, la na'lamuhu an ibni Umar bi ahsana min hadzal isnad. تفرد به إبراهيم تفرد به إبراهيم عن منصور. Bermaksud kami tidak mengetahuinya daripada Ibnu Umar dengan isnad yang lebih elok dari isnad ini. Ibrahim bersendirian meriwayatkannya dari Mansur. Lihat Kashful Al-Astar, Al-Zawaid Al-Bazzar jilid
2 muka surat 48 hingga 49. Teruskan. Hadis di atas sebenarnya adalah hadis muharraf dan atau musahhaf. Mushahhaf. Ya, Ya. musahhaf. Lafaznya yang betul ialah seperti di bawah ini, salla fi Masjidil Khaif 70 nabiyya. Bermaksud telah bersemayang di Masjid Al-Khaif 70 orang nabi. Ini sekejap ya. Di sini kan kadang-kadang hadis ni dia asalnya macam lain. Tapi kerana kecuaian perawi-perawi tertentu dia bertukar jadi macam lain. Kemudian datang lagi orang kemudian dia riwayat dengan makna pula yang tu. Lagi bertukar lagi. Itu ceritanya. Yang sahihnya sebenarnya bagi pengkaji-pengkaji hadis contoh kedua tu ini asalnya. Yang ini sahih. Telah bersembahyang di Masjid Al-Khaif 70 orang Nabi. Itu betul. Boleh diterima. Dan tak ada pelik pun. Kalau kita nak tujuan nak menyatakan kelebihan Masjid Khaif, jadi ini jelas sekali ada kelebihannya sebab di masjid itu 70 orang Nabi telah bersembahyang di situ. Jadi nyatalah kelebihannya. Tapi kalau 70 kubur Nabi ada di situ, itu dia akan menimbulkan banyak masalah yang lain. Mungkinlah kita boleh faham kelebihan juga. Tetapi apakah kelebihan masjid itu? Kerana ada kubur di dalamnya. Kalau kelebihan sesuatu masjid itu kerana ada kubur, terutamanya banyak kubur, kalau kubur orang-orang yang lebih pula, ini jadi modal besarlah kepada kuburiyun. Jadi modal besarlah kepada kuburiyun. Dan inilah yang antara hujah kuburiyun ya. Dia kata apa masalahnya? Kalau kita tanam mayat dalam masjid pun, apa masalahnya kalau kita buat masjid di atas kubur pun? Bahkan dalam hadis menunjukkan ada kelebihan. Dia bawa ke situ. Padahal itu pemahaman yang salah. Macam tadilah kita dah baca tadi, nam kanaumatil arus. Tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Jadi kalau pengantin, bagaimana kita layan dia? Kita buat apa untuk pengantin? Kita pasang lampu warna-warni, kita pasang hiaskan bilik tu dengan secantik-cantiknya, semuanya beli baru. Jadi nak fikir nak buat macam tu juga kepada orang dalam kubur. Sebab tu dia adakan bid'ah-bid'ah tadi. Itu bahaya semua. Salah faham terhadap hadis boleh menyebabkan menyeleweng manusia ni. Itu. Jadi ini yang asal. Baik, teruskan. Siapa tadi namanya? Nur Azizah. Nur Azizah. Silakan. Inilah lafaz hadis tersebut yang asal. Ia telah diriwayatkan secara marfu' dan juga mauquf daripada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Tabarani sendiri ada meriwayatkannya di dalam kedua-dua kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 11 muka surat 452 dan Al-Mu'jam Al-Awsad jilid 5 muka surat 312. Selain At-Tabarani, ia diriwayatkan juga oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya jilid 2 muka surat 653, Al-Dhiya Al-Maqdisi di dalam Al-Hadith Al-Mukhtarahnya jilid 10 muka surat 293, Al-Bahaki di dalam Sunannya jilid 5 muka surat 177, Al-Faqihi di dalam Akhbar Makkahnya jilid 4 muka surat 234 dan Al-Asraqi di dalam Akhbar Makkahnya jilid 1 muka surat 69. Kalau kita tengok dalam ni, kitab-kitab ni semua ada ni. Ni dengan lafaz ni, semua ada. Jadi dekat-dekat tu, inilah orang panggil hadis muharraf, musahhaf. Hadis yang bertukar huruf-huruf tertentu menyebabkan jadi makna macam lain. Salla tu jadi kubira. Apa ni? Fi Masjidil Khaif qabru 70 nabiyyan. Ataupun kubira fi Masjidil Khaif 70 nabiyyan. Kubira tu jadi bertukar jadi salla. Asalnya salla itu bertukar jadi kubira. Nampak? Asalnya begitu. Dia salla telah bersembahyang dalam Masjid Khaif 70 orang Nabi. Tiba-tiba salla tu bertukar jadi kubira. Dikuburkan dikebumikan di dalam Masjid Khaif itu 70 orang Nabi. Tukar sikit.
Lalu kan kemudian mari pula letak di tengah pula kubira itu. Ada yang dia kata bukan kubira ni, qabru pula. Kubur pula. Maka jadi pergi jauh lah pergi. Kerana kesilapan. Inilah dipanggil hadis muharraf atau musahhaf. Hadis muharraf atau musahhaf. Kadang-kadang kerana baris saja berbeza pun dah lain dah makna dia. Apalagi kalau bertukar hurufnya. Langsung memberi makna lain. Dan hadis muharraf dan musahhaf ini dhaif. Salah satu sifat hadis dhaif lah tu. Macam tu. Teruskan. Al-Munziri. Al-Munziri di dalam Targhib wa At-Tarhib berkata setelah mengemukakan riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsad, Al-Tabarani meriwayatkannya di dalam Al-Awsad isnadnya hasan. Memanglah hadis ini sekurang-kurangnya bertaraf hasan. Bahkan ada yang bertaraf sahih. Setengah-setengah tu ada yang bertaraf sahih. Okey, kita boleh terima yang ni. Tetapi yang tadi tu bermasalah. Boleh baca lagi kan? Boleh je, insyaAllah. Sila. Hadis yang dikemukakan sebagai contoh kedua pula tidak terdapat di dalam mana-mana kitab utama hadis seperti Sunan Sittah, Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad dan lain-lain. Tiada siapa pun yang mensahihkannya. Imam Jalaluddin As-Suyuti sendiri yang menukilkannya di dalam Jami' Al-Saghir daripada At-Tabarani menghukumnya sebagai dhaif berdasarkan beberapa nuskah cetakan. Antaranya nuskah cetakan Mathba'ah Bulaq Mesir, nuskah yang dipakai oleh Al-Munawi untuk mensyarahkannya dan lain-lain. Sebab dalam setengah-setengah Al-Jami' Al-Saghir itu dia tak ada isyarat tu. Isyarat dhat itu, dhaif tu. Tapi dalam nuskah-nuskah ni ada isyarat dhaif. Memang patut pun kalau dia kata dhaif. Dhaif tu pun ringan itu. Bagi tu. Teruskan. Adapun kata Al-Haythami bahawa perawi-perawinya siqat itu bukanlah ibarat yang boleh difahami sebagai beliau mensahihkannya. Kalau beliau berkata begitu, tentu beliau boleh saja berkata isnadnya sahih. Kalau beliau bermaksud. Kalau beliau bermaksud begitu, tentu beliau saja berkata isnadnya sahih. Tentu. Berapa banyak hadis yang perawi-perawi. Sekejap. Tentu beliau boleh. Boleh. Okey. Boleh. Berapa banyak hadis yang perawi-perawi siqat tetapi ia tetap dihukum dhaif atau maudhu' oleh para ulama rijal kerana sebab-sebab yang lain. Saya tulis ni tergesa-gesa kan. Jadi adalah terjatuh sana sini. Perawi-perawinya siqat gitu. Nya jatuh situ. Tak apa. Jadi beginilah. Maknanya semata-mata kata perawi-perawinya siqat, jangan kita faham Al-Haythami telah mensahihkan hadis itu silap, fahaman yang silap itu. Kalau dia masuk gitu, dia boleh kata saja isnadnya sahih. Seperti mana Munziri kata isnadnya hasan. Kata begitu teruslah. Dia tak kata begitu. Jadi beza antara kata-kata seorang ulama hadis, perawi-perawinya thiqat dengan hadis ini sahih. Berbeza. Sebab itu banyak hadis-hadis yang perawi-perawinya thiqat tetapi ia tetap dihukum dhaif atau maudhu' oleh para ulama rijal kerana sebab-sebab yang lain pula. Itu kena fahamlah. Tadi kan Al-Haythami kata perawi-perawi Al-Bazzar, perawi-perawinya ini thiqat. Jadi apakah itu bermakna hadis itu sahih? Tak boleh kita buat kesimpulan begitu. Silap kalau buat kesimpulan begitu. Jadi yang ni dah Nur Azizah tadi banyak dah baca, saya nak kalau boleh orang lain pula. Silakan, siapa nak baca? Ambillah peluang ini. Siapa nak baca lagi? Silakan, siapa? Siapa pula? Silakan. Ada orang, kata ada orang ni, senyap ni semua. Saya baca mana dah? Siapa? Soleh? Ya. Sila Soleh. Yang ketujuh, hadis contoh kedua di atas bolehlah kita katakan termasuk dalam salah satu riwayat Ibrahim bin Tahman dan Isa bin Syadzan yang ganjil. Mereka walaupun hafiz tetapi seperti kata para ulama rijal ada juga melakukan kesilapan, terutamanya apabila bersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis.
Jika kita tetap mengatakan beliau tidak tersalah dalam meriwayatkan hadis itu, tetap juga hadis itu akan dihukum sebagai hadis syadz, yang hadis ganjil, yang menyebabkan ia menjadi dhaif juga. Apalagi terdapat banyak sekali nakarah padanya, iaitu unsur-unsur yang bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih dan bercanggah dengan sekian banyak usul dirayah hadis. Yang ke-8, apakah hasil dan pengajaran yang agaknya dapat diambil oleh umat Islam daripada hadis seperti itu? Apakah kerana pada tapak Masjid Al-Khaif itu ada kubur 70 orang Nabi, maka elok dan ada kelebihanlah bersembahyang padanya? Apa maksud sebenar hadis itu? Adakah itu maksudnya? Tidak jelas. Apa yang telah menjadi kenyataan sejarah ialah hadis itu telah dijadikan dalil oleh golongan kuburiyun tentang keharusan bersembahyang di kubur. Bahkan keelokan bersembahyang padanya atau pada masjid-masjid yang dibina berdekatan dengan kubur. Hadis itu dijadikan dalil oleh mereka tentang eloknya membina masjid di atas kubur atau mengebumikan orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang dianggap sebagai wali oleh mereka di dalam masjid. Sedangkan itu jelas bercanggah dengan sekian banyak hadis sahih, bahkan mutawatir, yang melarang daripada membina masjid di atas kubur atau bersembahyang di atas kubur. Yang 9, banyak kemuskilan timbul apabila kita berhadapan dengan hadis ini. Apakah Masjid Al-Khaif itu telah wujud terlebih dahulu sebelum 70 orang Nabi dikebumikan di dalamnya? Artinya mereka sengaja dikebumikan di dalamnya setelah ia dibina atau dibangunkan. Dan masjid juga merupakan perkuburan bagi Nabi-Nabi. Adakah itu sesuatu yang patut dicontohi atau ia khusus dengan para Nabi sahaja? Jadi banyak persoalan. Ya. Banyak persoalan dan kemuskilan. Silakan, teruskan. Atau masjid itu baru dibina dan dibangunkan setelah kesemua 70 orang Nabi dikebumikan di situ. Berapa lama setelah 70 orang Nabi dikebumikan di situ, Masjid Al-Khaif didirikan? Dan kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa di tapak Masjid Al-Khaif terdapat kubur 70 orang Nabi, kenapa baginda bersembahyang di masjid itu? Kenapa baginda tidak melarang para sahabatnya bersembahyang di dalamnya? Sedangkan di dalam sekian banyak hadis, baginda terdapat larangan keras daripada bersembahyang di atas masjid yang dibina di atas kubur. Apalagi di atas 70 orang Nabi. Semua ini menunjukkan bahawa tidak ada kubur sesiapa pun di situ, sama ada kubur para Nabi atau kubur orang-orang lain. Yang ke-10, terdapat banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Nabi SAW bahkan telah melaknat secara umum semua orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Hadis itu juga bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang mengharamkan bersembahyang dengan menghadap ke arah kubur, memijak-mijak kubur dan berjalan-jalan di atasnya, memasang lampu atau pelita di kubur dengan kepercayaan tertentu dan lain-lain. Yang ke-11, ia bercanggah dengan ijma' sekalian ulama tentang haramnya menjadikan kubur sebagai masjid atau membina masjid di atas kubur. Yang ke-12, ia bercanggah juga dengan satu lagi ijma' para ulama tentang tidak diketahui dengan tepat kubur-kubur Nabi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, kalaulah hadis itu benar-benar disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah baginda tidak bersembahyang di Masjid Al-Khaif dan tentu juga baginda melarang para sahabatnya dan juga umatnya daripada bersembahyang di masjid itu. Hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di Masjid Al-Khaif dan para sahabatnya juga bersembahyang di masjid itu pula sahih dan sabit. Yang ke-14, tidak masuk akal begitu ramai Nabi secara kebetulan telah dikebumikan di dalam Masjid Al-Khaif, kecualilah kalau apa yang dikatakan sebagai Masjid Al-Khaif itu sebenarnya tanah perkuburan yang memang dikebumikan orang-orang mati di situ, tidak kira dia orang baik atau tidak baik. Yang ke-15, kalau seramai itu Nabi-Nabi dikebumikan di Masjid Al-Khaif, berarti semua mereka selepas mengerjakan haji berada lama di Mekah sampai mati. Mustahil pada adatnya mereka semua mati di Mekah sebelum pulang kepada ahli keluarga dan umat masing-masing. Bukankah mereka mempunyai umat yang perlu dibimbing dan dipimpin? Kalau mereka tidak pulang kepada umat masing-masing, siapa pula akan menjaga umatnya sedangkan umatnya bukan berada di Mekah? Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahawa Nabi yang menetap lama di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam sahaja.
16. Jika diandaikan tapak Masjid Al-Khaif itu berabad-abad lama jika diandaikan tapak Masjid Al-Khaif itu berabad-abad lama sebelum ia dibina merupakan tanah perkuburan dan ia tidak diketahui sebagai tanah perkuburan lagi, maka tidaklah dilarang daripada membangunkan masjid di atasnya. Tanah tapak Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah juga sebahagiannya merupakan bekas tanah perkuburan lama yang terbiar dan pada ketika itu tidak lagi digunakan sebagai tanah perkuburan. Yang ke-17, tiada siapa pun dari kalangan ulama yang muktabar menjadikan hadis contoh kedua di atas sebagai dalil mereka untuk menyatakan hukum tentang apa-apa masalah yang berkaitan dengan salat di atas kubur. Yang ke-18, hadis itu pada zahirnya kelihatan seperti hendak menyatakan kelebihan Masjid Al-Khaif, tetapi apa erti kelebihan sebuah masjid kalau bersembahyang di dalamnya diharamkan dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kelebihannya baru akan nyata apabila diterima sekian ramai nabi, andaikan 70 orang termasuk nabi kita sendiri telah bersembahyang di dalamnya. Itu tentulah sesuatu yang boleh dicontohi dan diikuti. Sebab itu kita kata hadis yang betulnya yang satu lagi, iaitu yang menyatakan telah bersembahyang di dalam Masjid Khaif itu 70 orang nabi. Itu baru masuk akal. Adalah kelebihan. Kelebihannya untuk apa? Untuk sembahyang. Kalau sebut kelebihan masjid tapi tak boleh sembahyang, apa maknanya? Itu dari segi logiknya, dari segi dirayahnya, kenapa kita perlu menolak hadis-hadis seperti itu? Memang pun ia tidak sahih pun. Dengan adanya sudut-sudut ini, lebih lagi menunjukkan ia bukan sekadar dhaif sebenarnya. Ya, kalau ditengok dari sudut sanad, bolehlah kita katakan dhaif. Tetapi kalau tengok dari segi kandungannya yang bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis dan juga Al-Quran, kita boleh katakan hadis ini juga termasuk dalam hadis maudhu'. Jadi jauhlah untuk kita jadikannya sebagai dalil. Tak boleh jadi dalil pun. Untuk apa-apa pun tak boleh. Bahkan itu tak betul lah. Tak betul. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini. Kita sempat bincangkan 2 usul sahaja. InsyaAllah akan datang kita akan bincang 2 lagi contoh untuk usul yang ke-64 ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita ada sedikit masa. Mungkin ada apa-apa kemusykilan baik berkenaan dengan hadis yang kita baca tadi, Bukhari tadi, ataupun berkenaan dengan tajuk yang baru kita bacanya, silakan kalau ada apa-apa kemusykilan. Assalamualaikum Maulana. Assalamualaikum. Soalan. Ya, silakan. Dalam hadis kuliah sebelum ni tadi disebutkan bahawasanya orang mati ni dalam kuburnya tidur kan? Tidur. Jadi sunnahnya kita pergi ziarah kubur ni kena bagi salam. Jadi macam mana tu Maulana? Mana dia dengar, dalam hadis disebutkan dengar. Allah SWT bagilah. Itulah maksud saya tadi, ada ketika-ketikanya Allah SWT bagi tu. Dia jadi sedar. Benda dunia ni ada kaitan juga dengan dia. Tapi bukan semuanya. Macam sekarang ni kan, bom begitu banyak di Gaza tu, begitu banyak. Sedangkan di situ kawasan Palestin tu ramai sekali nabi-nabi tu. Macam mana? Jadi mereka pun terkejut juga dengan bom yang kuat-kuat begitu. Bukan main dalam masuk tu dalam tanah tu bom tu begitu kuat. Adakah begitu? Kalau macam tu orang dalam kubur ni lebih terseksa dengan benda-benda yang berlaku di atas muka bumi ni lah daripada di alam kubur. Semuanya dah putus sebenarnya. Kecuali orang-orang yang Allah SWT nak bagi dia dengar benda-benda apa yang berlaku di atas dunia. Itu saja. Misalnya Nabi bila orang-orang kafir kan dalam perang Badar itu mati kan, Nabi pergi bercakap dengan dia. Nabi kata, kami sudah dapati dah benar apa yang Allah janjikan kepada kami. Adakah kamu sudah dapati apa yang Allah janjikan kepada kamu? Sehingga Sayyidina Umar berkata, apa bercakap dengan orang sudah mati dah? Kan Nabi kata, kamu tidak lebih dengar daripada mereka. Maknanya mereka dengar. Tetapi itu dengan kehendak Allah. Pada ketika itu Allah nak bagi dengar. Bukan semua percakapan.
Itu sebagai salah satu mukjizat Nabi. Yang kedua, memang Allah nak bagi dengar pada masa itu. Kalau sesiapa yang Allah nak dengar apa-apa, boleh saja. Tetapi nak kata mereka dengar semuanya apa yang dipercakapkan, dipertuturkan, apa yang berlaku, bunyi-bunyi yang berlaku di atas muka bumi ini, semua mereka dengar, saya rasa teruk orang dalam kubur tu. Tapi tak pernah pula di dalam mana-mana hadis disebutkan orang dalam kubur tu diseksa dengan apa yang ada di atas kubur ni. Tak ada macam tu. Kerana kebisingan ke, rio rendah ke orang, dia pun jadi serabut juga orang dalam kubur. Tak ada macam tu. Bahkan mereka sibuk dengan alam mereka sendiri. Cuma kita terimalah yang terkecuali itu, misalnya Nabi kata, bila bagi salam dia jawab. Mana dia dengar lah. Kita terima setakat tu. Bukan bermakna pula kita boleh buat kesimpulan macam ada dalam YouTube saya tengok. Di Indonesia tu berlaku. Dia pergi bercakap dengan orang dalam kubur. Dia duduk dekat kubur, dia bercakap macam-macam lah. Sambil suka-suka. Sambil suka-suka. Ada beberapa orang lah duduk bercakap tu. Jadi lucu pula. Kelakar sungguh jadi. Ini semua kerana tak faham. Dia ingat daripada benda-benda macam ni, dah dengar, jadi semua dengar. Bukan begitu. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Mana-mana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal kelas pertama kita tu. Yes. Kitabul Ilmu. Berhubung dengan beza umur Asma dengan Aisyah tu, ada yang mengatakan, betul ke Maulana, riwayat tu hanya daripada jalan Abdul Rahman bin Abi Zinad yang dikatakan dia tak pernah jumpa pun dengan, tak sempat berjumpa pun dengan Asma. Dan juga Imam Ahmad pun mendoifkan dia, kata dia ni muttarib hadis. Betul ke Maulana? Dia sekadar untuk sejarah, untuk benda-benda macam tu, ulama-ulama bertolak ansur juga. Dapat terima juga. Jadi kalau kita terima itu, dan banyak lagi sebenarnya. Itu sebenarnya perbincangan ketika saya bincang tentang umur Aisyah dahulu. Banyak dah saya bincang dah juga. Bukan itu saja, banyak lagi yang lain-lain menyokong bahawa Aisyah ni telah besar dah juga ketika dia kahwin dengan Rasulullah. Sebab apa? Dia ni termasuk, tadi kan disebutkan Asma ni antara orang yang awal memeluk agama Islam. Yang ke-18 kan? Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham sendiri disebutkan Aisyah pun masuk Islam sekali daripada masa itu. Mana kalau Asma yang 18, Aisyah 19, segitulah kira-kiranya. Jadi awal memeluk agama Islam ni. Sedangkan baru boleh kita sebut memeluk agama Islam kalaulah seseorang itu sudah baligh. Bukan kanak-kanak tidak disebut begitu. Sudah baligh. Jadi ini menunjukkan Aisyah sudah ada. Kalau kita terima semasa kahwin tu umur 6 tahun bersama dengan Nabi umur 9 tahun, ketika Nabi mula-mula dapat wahyu tu, Aisyah tak wujud lagi. Itu jadinya akibatnya. Sedangkan dalam banyak riwayat, banyaklah tempatnya disebutkan Aisyah telah ada pun pada ketika itu. Antaranya bila disebut surah yang awal turun di Mekah tu, Aisyah kata dia dah tahu dah ayat itu turun. Dan kita pun ingat ayat itu. Budak yang ingat ni umur berapa? Sebenarnya dia lebih kepada nak bincangkan umur Aisyah tu, bukan umur Asma. Tapi ikut mana-mana pun Asma ni umur dia boleh dikatakan ramai ulama-ulama sebut 10 tahun bezanya dengan Aisyah. Jadi kita kira sendirilah. Kemudian kalau kita kata dia memeluk awal Islam, mana dia sudah ada. Kalau kita terima umur 6 tahun baru kahwin, dia tidak wujud lagi pada ketika itu. Nak ingat pun, manusia ni nak ingat pun, cuma kita bayangkan kita ingat ke ketika apa-apa berlaku pada ketika kita umur 5 tahun? Bolehkah kita kata dengan pasti, ini saya umur 5 tahun? Paling tinggi. Susah tu nak ingat. Itulah.
Kalau kita tanya diri kita sendiri, saya sendiri pun nak ingat ketika umur 7 tahun tu susah nak ingat. Mungkin 1-2 peristiwa saja kalau ada ingat. Itu pun Betul, sama-sama. Itu pun sama-sama. Bagaimana orang yang tak wujud lagi boleh ingat? Itu masalahnya. Jadi banyak lagi bukti-bukti lain itu. Bukan perlu kita tengok situ saja ya. Maksudnya tak betul lah kritikan terhadap Abdul Rahman Abi Zinat tu. Tak kuat. Boleh pakai dah. Yang itu pun boleh pakai. Oh, okey. Ya. Terima kasih Maulana. Sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Satu lagi kalau boleh. Saya ni Maulana. Ya, silakan. Tentang apa kelas pagi tadi juga ada satu ayat tu mungkin saya salah faham agaknya. Ayat tu Asma dihukum bunuh oleh anaknya Abdullah bin Zubair. Oleh anaknya? Ya ke? Ayat tu tadi. Sekejap. Mungkin salah saya lah. Mungkin. Dihukum bunuh anaknya agaknya. Polis tu tak ada tapi maksudnya sama jugalah. Sekejap ya. Saya faham ayat tu, dia dihukum bunuh, anak dia mati tu selepas anak dia dihukum bunuh. Bukan dia dihukum Mana bunuh. dia sekejap ni Asma 261. Mana dah? 261 ada satu ni. Asma lebih tua 10 tahun daripada Aisyah. Mana yang tu? Ni. Asma meninggal dunia di Mekah pada Jumadal Ula tahun 73 Hijrah selepas dihukum bunuh anaknya. Betul dah ni. Mana anak dia dihukum bunuh tu bukan dia. Rasanya kalau yang lebih jelas selepas anaknya Abdullah bin Zubair dihukum bunuh. Mungkin dia tahu sangat. Adakah orang yang faham seperti saya? Asma meninggal dunia di Mekah pada Jumadal Ula tahun 73 Saya faham macam tu. Selepas dihukum bunuh anaknya Abdullah. Saya faham yang Maulana cakap tadi. Mana betul. Dah boleh juga. Nak kata macam tu pun boleh juga ya. Tapi saya telah buat gini ni rasanya tidak salah dah tu. Kemudian Maulana saya nak berkongsi lah. Ya. Boleh tak? Sila. Tentang cara hijrah Nabi ni, saya selalu dengar lah apa ni yang Maulana sebut yang kita banyak mengambil riwayat Ibnu Ishaq tu, yang ahli berselimut tu kan. Mungkin ni menggembirakan lah. Awal Muharram baru ni khutbah Jumaat di tempat saya ni lah. Disebutlah tentang hijrah ni dan diambil riwayat Bukhari tu lah. Oh bagus. Alhamdulillah. Berhijrah daripada rumah Abu Bakar kan. Ya. Maknanya sudah agak tersebar dah tu. Itulah. Jadi saya pun gembira jugalah. Cumanya saya nak tanya tentang masyarakat yang hendak membunuh Nabi tu. Ya. Masyarakat di Darun Nadwah tu. Hadis tu tentang kehadiran syaitan yang menyampai seorang tua tu. Ya. Hadis tu keseluruhannya macam mana Maulana? Masyarakat Darun Saya Nadwah. nak tanya dulu, Cikgu Rashid dah baca ke buku saya tentang Ibnu Ishaq? Belum. Tak mahu. Dalam tu saya dah sebut dah itu pun. Tentang hijrah ni pun yang sahihnya yang ada seperti ada dalam Bukhari, dalam buku tu pun dah saya sebut. Saya buat perbandingan dengan riwayat Ibnu Ishaq dengan riwayat Bukhari. Sama juga yang tu pun dalam Ibnu Ishaq juga ceritanya. Jadi tak betul tu sebenarnya. Maksudnya masyarakat itu tidak ada lah. Tak ada. Ada mungkin mesyuarat tu biasalah dibuat. Mari syaitan tu mari. Siapa yang kenal dia tu syaitan? Syaitan tu yang masyarakat tu. Itu bahagian tu lah. Mesyuarat tu mungkin ada. Tak jadi masalah itu. Kita boleh terima tu. Cumanya kehadiran iblis ataupun syaitan pergi tu bagi pandangan begini-begini. Dan mereka tahu iblis tu macam mana. Adakah dalam majlis mesyuarat ni orang-orang yang tidak dikenali boleh diterima juga? Begitu ke cara mesyuarat? Ini rahsia ni nak bunuh orang ni. Itu tak masuk akal kan? Ya. Begitu. Ya. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk hari ni. Kita dah masuk Zuhur dah pun.
Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.